Pandemik COVID-19 menyebabkan ramai orang lepak di rumah dan menyebabkan ramai orang buang masa dengan bermain permainan video seperti aku. Okey, tanpa buang masa, hari ini aku ada Gameser T4 Pro yang aku rasa agak menarik untuk dikongsikan dengan hampa semua. Jika hampa ada PC, hampa ada Android, ada iOS, Nintendo Switch dan juga Mac OS. Yang pertama sekali, jom kita tengok dulu dia punya rekaan. Daripada jauh, kita akan nampak gamepad ni seolah-olah seperti Microsoft Xbox punya gamepad. Tapi bila kita tengok secara dekat, tak. Gamepad ni diperbuat daripada plastik yang jenis kasak. Di bahagian bawah mempunyai corak-corak yang agak kasak. Peringatan bagi siapa-siapa yang sebelum-sebelum ni pernah menggunakan gamepad jenis mahal, contohnya macam PS4 punya gamepad ataupun Microsoft Elite 2, hampa beralih pada Gameser T4 Pro ni akan terasa plastiknya adalah murah. Ataupun macam ni lah, tak payah banding dengan yang mahal-mahal. Bandingkan dengan Logitech F310 dah cukup. Hampa akan terasa plastiknya agak murah. Sepanjang penggunaan aku tak ada masalah dengan dia punya reka bentuk. Cuma bagi tangan sesiapa yang jenis berpeluh, aku rasa hampa akan kurang selesa sikit lah. Tapi ni subjektif lah. Ada yang mungkin selesa dan ada yang mungkin kurang selesa. Macam aku, memang aku tak berapa selesa lah. Plastik yang digunakan juga jenis fluid cahaya. Kalau hampa main game dalam suasana yang terang, boleh nampak segala magnet kat dalam. Maksud aku komponen kat dalam lah. Ditambah dengan adanya LED masa kita main, memang nampak menarik pada pendapat aku. Keseluruhan gamepad ni mempunyai 20 butang dan 2 analog stick yang disalut dengan getah yang mempunyai corak-corak garis halus, membolehkan jari kita cengkam pada analog stick tu. Bahagian atas ada USB Type-C, 2 butang sisi kanan dan sisi kiri dan 2 trigger. Bahagian depan pula layout jenis Xbox berserta 1 butang tambahan yang dipanggil turbo, aku cerita sekejap lagi. Dan di bahagian belakang 4 butang tambahan. Butang di bahagian belakang juga terasa agak murah kalau nak dibandingkan dengan controller yang jenis premium. Okey, hampa dah kenal dah kan paras rupa dia kan. Bila dah kenal, kita mesti nak contact dia pula kan. Dah kenal, kita nak contact pula. Dari segi sambungan, untuk PC ada kelebihan. Kita boleh guna kabel ataupun kita boleh guna secara wireless. Untuk pairing dengan kita punya PC secara wireless, kacang je. Kita cuma tekan butang X dan home, lepas tu dia akan pairing secara automatik lah. Tapi pastikan dongle tu dicucuk pada port USB PC hampa ataupun laptop lah. Untuk pengguna Android, A, home. Untuk pengguna Switch, Y, home. Untuk penggunaan iOS, B, home. Dan untuk Mac OS, select home. Proses pairing dia ni cuma buat sekali je. Contohnya macam ni. Katakan hampa main game kat PC, lepas tu hampa tutup SAT, lepas tu nak sambung balik main kat PC. Tak ada masalah. Tak payah ada buat proses pairing. Melainkan hampa lepas main game kat PC, nak pindahkan ke iOS, kenalah buat proses pairing tu. Senang cerita macam ni lah. Dia ingatlah kali terakhir dia kahwin dengan siapa. Untuk sesiapa yang tak ingat proses nak pairing tu, tak ada masalah. Tengok je label kat belakang ataupun rujuk pada buku manual. Indikator pada depan pun boleh. Bila kita dah kenalan, kita dah kahwin, apa lagi? Bila dah kahwin, kita mesti nak kita nak main kan, kita nak main game, okey? Tapi sebelum tu kita kena tengok dulu ciri-ciri yang ada pada dia supaya permainan kita jadi menarik. Jangan main rendah je kan. Macam aku bagi tahu tadi, dia ada 4 butang tambahan kat bawah tu kan, M1 sampai M4. Butang ni kita boleh edit. Itu kelebihan dia. Maksudnya kita boleh buat makro lah. Yang kedua, dia mempunyai 6 axis gyroscope. Yang ni aku rasa untuk setengah-setengah permainan pada Nintendo Switch ada kelebihan. Untuk PC, aku tak pernah cuba. Untuk pengetahuan hampa, gyroscope ni sebenarnya sangat bagus untuk game aiming. Contohnya macam hampa nak tembak batang hidung ke, nak tembak kepala ke, nak tembak mata ke, nak tembak telinga ke, nak tembak masuk dalam mulut ke. Memang bagus kalau hampa pandai guna gyroscope. Tapi sayanglah bukan semua permainan pada PC dapat support gyroscope kan. Ciri-ciri yang ketiga, dia ada payah nak sebut asymmetric motor untuk vibrator. Itu bunyi dia sama macam jadi tak? Cakap mengenai dia punya gegaran dia, terdapat 4 tahap untuk gegaran dia ni. Sepanjang penggunaan aku, bagi aku gegaran dia boleh layan. Tapi kalau hampa nak jenis ada gegaran, ada feel tu, siapa yang daripada PS4 tu
ataupun PS5 kan, tahulah dia punya level tu macam mana. Tahap kita nak layan tu tak sampai macam PS4 punya controller. Sambungan Bluetooth yang digunakan adalah versi 4.0. Trigger yang digunakan juga jenis linear, macam mechanical punya red switch lah. Mempunyai bateri sebesar 600 mAh yang diorang claim boleh tahan sampai 8 jam. Lama tu, tahan 8 jam tu main, 8 jam tu main, 8 jam tu main. 8 jam tu apa yang mereka tulis atas kertas. Atas kertas ni kita jangan percaya sangat. Babi pun boleh terbang kan kalau tulis atas kertas. Dari segi dunia nyata, boleh kan sampai 8 jam? Jawapannya bergantung pada penggunaan hampa. Berdasarkan pengalaman penggunaan aku, kalau asyik buka vibrator dengan ada LED je, tak sampai 8 jam. Habis kuat pun dia boleh sampai 6 jam lebih lah. Aku tak ingat berapa minit, 6 jam berapa minit. Kalau tak nak bateri habis, guna je kabel. Senang cerita. Yang last kali ni aku rasa ini paling menarik, iaitu dia punya butang turbo. Okey, butang turbo ni fungsi dia contohnya macam ni, game yang melibatkan senjata semi automatic macam pistol ke apa kan, kita cuma hidupkan mode turbo tu, lepas tu tahan je lah trigger tu. Dia tolong kita tekan banyak-banyak kali, tak ada hal, tangan pun tak letih. Kalau ada game yang boleh tampak polong laju-laju tu, memang aku dah buat dah. Dia tolong tekan kat kita tu bukan perlahan tau, laju. Aku rasa lebih kurang 30 tekanan satu saat kot. Hang bayangkan lah, hang guna tangan hang ketuk meja dalam 30 kali sesaat. Bila dah penat main game, apa macam terlupa tutup ke apa kan, main tinggal je, jangan risau, dia akan tutup dengan sendiri. Dia ada fungsi auto turn off lah. Okey, selesai aku bercerita secara ringkas mengenai dia punya reka bentuk, macam mana nak sambungkan controller ni dan ciri-ciri dia. Mari kita sentuh dari segi sensitivity dia pula macam mana. Dari segi sensitivity dia, aku dapati satu je isu. Mesti hampa tanya-tanya, apa masalahnya 3E? Alright, dia macam ni. Bagi sesiapa yang selalu main game FPS, benda ni hampa takkan perasan sebab kebanyakannya kita menembak hanya menggunakan trigger tanpa menggunakan sensitivity. Dia just tekan dan tembak lah. Masalah dia dekat sini. Aku dapati trigger yang dekat sebelah kanan ni lebih sensitif berbanding dengan trigger yang ada dekat sebelah kiri. Jadi permainan-permainan yang melibatkan sensitivity macam lumba kereta ke ataupun kita driving ke, benda ni dia akan memberikan kesan lah. Tapi jangan risau, dia tak ketara sangat lah. Mungkin aku rasa hampa tak perasan pun benda ni. Orang pro macam aku ni perasan lah. Aku tak pasti ini adalah kelemahan controller ni ataupun memang sengaja dia orang buat macam tu. Sebab biasanya game-game yang melibatkan menembak ke apa ke semua tu, kita lebih fokus dekat trigger sebelah kanan kan. Jadi mungkin sebab itulah dia orang overpower sikit dekat trigger sebelah kanan. Nampak tak aku tunjuk dekat screen sekarang ni? Trigger dekat sebelah kanan ni, aku tekan, lagi sikit je nak habis, dia dah register habis dah. Yang sebelah kiri ni pula ngam-ngam cantik je. Dari segi kedua-dua analog stick tak ada masalah. Aku dapati kedua-duanya berfungsi dengan baik dan seimbang. Jadi isunya trigger sebelah kanan je lah. Oh ya, aku terlupa. 4 butang yang terdapat dekat bawah ni, tolong jangan tekan kuat-kuat ya. Butang bawah ni memang terasa lah, dia punya murah dia tu. Alright, panjang lebar dah aku cerita mengenai controller ni. Ini berdasarkan aku guna dengan PC aku lah. Macam platform-platform lain macam Mac ataupun Nintendo tu, aku tak pastilah macam mana kan. Tapi biasanya dia tak ada masalah dah. Lagipun ni adalah multi-platform punya controller. Cuma bergantung pada developer je, macam mana mereka optimizekan controller ni dengan mereka punya game-game yang mereka keluarkan tu lah. Untuk mobile gaming macam Android tu, ini adalah senarai game-game yang recommended lah. Okay, bercerita mengenai mobile gaming ni, aku tak berani nak sembang panjang sebab aku baru try dengan 2-3 game je. Jadi aku tak nak lah nanti hampa beli dan hampa tak boleh pakai dengan game-game tersebut kan. Jadi hampa yang banyak pengalaman dengan platform-platform lain guna controller ni, hampa tulis di ruangan komen di bawah untuk membantu orang lain bila mereka beli controller ni, mereka happy dengan mereka punya controller. Okay, itu saja daripada aku. Terima kasih sebab menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Cek bahagian description jika minat. Bye.